Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global, susulan daripada kunjungan terkini Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia ataupun ke Kuala Lumpur pada minggu ini. Satu lawatan yang signifikan kerana ia membalas lawatan rasmi yang diberikan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jakarta pada awal tahun ini. Dan lawatan ini akan memberikan satu penjelasan ataupun the clear picture bagaimana hubungan erat antara dua negara bersahabat serumpun dan juga mempunyai talian persahabatan kekeluargaan yang lama dan beberapa MOU ataupun komitmen ditandatangani dalam lawatan rasmi ini dan pastinya ketika menerima Joko Widodo di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya, Perdana Menteri mengungkapkan Jokowi adalah sahabat sejati. Jadi inilah yang akan kita bincangkan, hubungan serumpun antara Indonesia dan juga Malaysia ke mana selepas ini. Dr. Noazlan Hadi Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Malaysia dan dari Fakulti Sains Kemasyarakatan Universiti Pendidikan Sultan Idris sudah pun bersedia. Dr. Noazlan, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi dalam bicara Awani Global pada malam ini. Seorang lagi yang berbahagia, Dr. Muhammad Fajar Iksan, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Apa khabar, Dr. Muhammad Fajar? Khabar baik. Kerana sudi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Okey, sebagai permulaan bagi Dr. Noazlan yang melihat lawatan ini begitu dekat, apa signifikan selain daripada memperkukuhkan hubungan yang sedia ada yang semakin baik dan juga di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan asing bagi pimpinan utama Indonesia sejak beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan sebahagian dari kerajaan pada awal 90-an lagi. Jadi dengan lawatan pada Jun ini, apa signifikan yang boleh kita baca penerimaan pelawaan Perdana Menteri untuk Jokowi datang ke Kuala Lumpur pada kali ini? Terima kasih. Kita tengok lawatan Bapa Presiden Jokowi ke negara kita semalam dan hari ini membuka satu sejarah baru tentang hubungan Malaysia dan Indonesia. Kita kena faham dari segi sejarah, Indonesia sudah mengalami 3 bentuk pemerintahan. Zaman Orde Lama, zaman Bung Karno sehingga tahun 67. Secara ofisial diambil alih oleh Presiden Soeharto tahun 70, 71 hinggalah jatuhnya beliau pada 1998 dan masuk zaman ketika zaman Orde Baru. Kalau kita tengok dari sudut sejarah, kita ada masalah di zaman Orde Lama, berlaku konfrontasi. Masalah itu diselesaikan apabila naiknya Orde Baru, zaman Presiden Soeharto. Dan pada waktu itu, hubungan kita dengan Indonesia mudah diselesaikan walaupun banyak masalah. Kerana kita akan langsung berjumpa dengan Presiden Soeharto yang sangat kuat dan partinya parti yang sama, iaitu Parti Golkar. Jadi parti kerajaan di Malaysia akan berjumpa dengan Golkar, selesai masalah. Apapun isu yang berbangkit, walaupun isunya sangat banyak. Selepas 1998, Indonesia telah mula berubah ke zaman reformasi. Daripada tahun 98 hingga tahun 2000, 2002, 2003 tidak ada masalah sangat hubungan dengan Malaysia kerana politik Indonesia tidak stabil. Tapi mulai 2004, apabila Indonesia memulakan sistem baru dalam politik iaitu pemilihan langsung, iaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mula terpilih 2 penggal 2004 dalam pemilihan langsung. Di situ kita melihat hubungan Malaysia-Indonesia telah mula berubah kerana politik dalaman Indonesia itu juga turut berubah. Pada waktu yang sama, politik dalaman Malaysia juga turut berubah kerana ketiadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim 1998 itu. Dan kita tengok bermulanya 2004. Dan dalam konteks Indonesia, kalau kita tengok lawatan hari ini saya fikir berjaya, tetapi untuk tengok berjayanya juga kita harus tengok dalam media-media Indonesia sesudah ini. Ya. Kalau kita tengok dua perspektif sebagai kata awal, dalam konteks kita melihat Indonesia dalam perspektif ekonomi. Daripada join kenyataan kita bermula ekonomi, peranalisis kita bercakap tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi dalam konteks Indonesia, mereka lihat dari sudut national interest, iaitu tenaga kerja Indonesia. Itu yang nombor satu sering disebutkan. Dan Presiden Jokowi sudah datang beberapa kali ke tempat kita. Di zaman Datuk Seri Najib, dia sudah jadi Perdana Menteri 2014. Zaman tu Dr. Mahathir sempat
di zaman Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri ke Jakarta, Sri Muhyiddin ke Jakarta, dan ini dia datang ke Bali. Dan isu yang sama dibangkitkan adalah dua. Dan kalau tengok kenyataan tadi pun dua. Yang pertama adalah tenaga kerja Indonesia, yang kedua sempadan, yang ketiga, keempat, kelima barulah usaha ekonomi, usaha lain dan sebagainya. Sedangkan di tempat kita bincang ekonomi dahulu. Kita tidak bincangkan ini. So, dua-dua perspektif ini harus dilihat dengan jelas kerana perbezaan pandangan inilah melahirkan keputusan yang berbeza. Apa pun lawatan hari ini berjaya kerana kita tengok banyak perkara MOU telah ditandatangani dan saya fikir kita akan gerak ke depan dengan lebih baik. Okey, bagi tujuan itu, bagi pandangan Dr. Muhammad Fajar, adakah ini signifikan apabila isu TKI dan juga isu sempadan maritim dan juga sempadan darat diberikan orang kata pun kekuatan dalam beberapa perjanjian yang sudah pun dimeterai di Putrajaya pada pagi tadi? Ya, terima kasih Tuan Haji. Jadi apa yang boleh kita lihat bahawa hubungan Indonesia dengan Malaysia ni memang hubungan yang cukup unik yang berbanding dengan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Brunei dan negara-negara lain. So hubungan yang perlu kita bina ni bukan hanya setakat memastikan bagaimana kestabilan hubungan tersebut baik, tetapi di sisi lain dianya juga membawa kepada permasalahan-permasalahan kecil lah. Saya sebutkan permasalahan-permasalahan kecil. Ya. So contoh permasalahan kecil yang boleh kita garis bawahi ataupun kita tekankan adalah permasalahan PMI ataupun juga pekerja migran di Indonesia ataupun juga kadang-kadang disebut TKI lah, tenaga kerja Indonesia. So isu ini yang kadang-kadang menjadikan hubungan Indonesia-Malaysia ni sedikit menurun macam tu, sedikit ada tension dan seterusnya. Sehingga apa yang berlaku contohnya pada masa kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim Januari lalu ke Jakarta pada masa itu bertemu dengan Jokowi, Presiden Jokowi telah pun memberikan permohonan ataupun request kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan satu sistem baru ataupun yang mereka sebut sebagai Indonesia sebut sebagai open channel system untuk merekrut ataupun juga untuk menerima pekerja-pekerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia. Tentunya ini juga merupakan satu usaha macam mana ada satu permasalahan, ada satu isu yang boleh diselesaikan secara bersama-sama melalui sebuah agreement ataupun melalui sebuah satu sistem yang lebih terbuka. So saya pastikan bahawa follow up yang dilakukan oleh Jokowi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur menunjukkan bahawa isu ini penting. Isu tenaga kerja Indonesia ataupun PMI itu adalah penting, terutamanya macam mana nak melindungi pekerja-pekerja Indonesia, pekerja-pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk terbebas daripada kekerasan. Selalu kita akan dengar macam tu kan, kekerasan dan seterusnya. So apa yang dilakukan oleh Jokowi memastikan bahawa perlu ada kesepakatan bersama dan saya juga bersetuju di situ sebab Malaysia Indonesia saling memerlukan. Kita sebut ada economic interdependency dalam konteks labour market ataupun pasaran tenaga kerja. So dalam konteks ni kedua negara perlu membuat satu plan, kena membuat satu perancangan yang lebih terstruktur berbanding nanti akan ada akan ada permasalahan lah. Contoh macam masuk daripada jalur-jalur yang ilegal ataupun jalur-jalur yang tak rasmi dan seterusnya. Jadi memang perlu ada kesepakatan bersama, perlu duduk bersama untuk membincangkan apa sistem yang dibuat. So sistem ini bukan hanya untuk di Indonesia saja, tetapi juga sistem ini perlu dibuat di Malaysia juga. Sehingga siapa yang nak merekrut tenaga kerja ataupun pekerja migran Indonesia di Malaysia boleh melalui satu sistem yang sama. So inilah yang menunjukkan bahawa kepentingan-kepentingan negara termasuklah tadi disebutkan oleh Dr. Razlan tadi berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara tadi perlu diselaraskan. Perlu dielokkan lagi. So kita tak nak macam April pada tahun lepas kita tahu bahawa Duta Besar Indonesia telah pun mungkin membuat satu protes jugalah kepada kerajaan Malaysia berkaitan dengan penerimaan dan juga sistem perekrutan pekerja migran Indonesia. So ini kita tak nak tensi-tensi seperti ini wujud lagi ke depan. So yang boleh kita buatkan sekarang adalah kita mencadangkan kerajaan secara top management dah datang, dah berjumpa. So yang bawah pun kena execute juga, kena implement juga dasar-dasar apa yang patut untuk digunakan secara bersama. Kita perlu untuk menghantar tenaga kerja ke Malaysia. Sebegitu pula Malaysia memerlukan tenaga kerja daripada Malaysia. So kalau kita lepaskan peluang daripada ini, so akan
akan rugi kepada kedua negara. Itu yang kita sangat tekankan di sini. Okey, bagi Dr. Noor Azlan, dengan isu TKI ini, satu komitmen sudah diberikan 2 kali ketika Perdana Menteri mengunjungi Jakarta pada Januari lalu, dan sekarang diulangi semula ataupun diberikan komitmen yang segar lagi di Putrajaya pada lawatan terkini Jokowi ini. Dan kita tahu juga isu pengambilan pekerja Indonesia dan juga komitmen Malaysia untuk menangani isu-isu yang berbangkit ini sudah lama, sejak 2004. Tetapi kita sedar bahawa ada beberapa kategori TKI ataupun tenaga kerja Indonesia ni. Ada yang secara sah, ada ataupun yang tidak sah, seperti mana Dr. Fajar Ehsan katakan tadi. Dan begitu juga di Malaysia ini ada loophole berkaitan dengan siapa yang sepatutnya mengawal selia sepenuhnya ataupun yang melihat sepenuhnya isu TKI ini. Dan kita tahu di dalam konteks Malaysia, Kementerian Sumber Manusia itu bukan Kementerian Kanan, Dr. Noor Azlan, dan pimpinan menteri yang menjaganya itu tidak diberikan kekuatan, resources dan komitmen untuk menangani isu sumber manusia, sama ada bukan sahaja dari Indonesia, malah dari seluruh dunia, sama ada dari Vietnam, Nepal ataupun Bangladesh. Jadi adakah ini sebagai satu manifestasi kedua-dua pihak perlu melihat secara holistik dan menyeluruh, bukan piecemeal lagi, pandangan Dr. Noor Azlan? Begini, isunya tidak semudah seperti yang dibincangkan oleh banyak pihak. Kerana dia bukan selain daripada isu politik, dia ada isu budaya, dan isu sejarah politik. Kita kena faham, parti yang memerintah Indonesia hari inilah parti yang sama, lebih kurang ideologinya yang memerintah pada tahun 1990-an. Tapi saya tak nak panjangkan itu. Dalam konteks sejarah politik itu harus difahami dengan lebih mendalam. Ya. Apabila Presiden Jokowi menjadi presiden 2014, antara pertama yang beliau lakukan adalah beliau mencadangkan undang-undang tenaga kerja. Tadi disebut di Indonesia sendiri perkataan tenaga kerja PKI itu sudah tidak ada. Mereka lembutkan dengan istilah PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi dalam konteks Indonesia ada sejarah yang panjang, negara mereka dibina berdasarkan nasionalisme yang sangat mendalam. Kita dibina berdasarkan ekonomi. Jadi apapun yang berlaku, dia akan tengok lebih kepada nasionalisme rakyat dia. Berlaku satu masalah akan menjadi national issue. Sedangkan kita, isu tenaga kerja asing bukan national issue di Malaysia. Dia hanya jadi isu di Kementerian Sumber Manusia sahaja. Tidak, orang Malaysia tak bercakap. Tapi dalam konteks di sana, jangan. Jadi perspektif inilah yang kita harus selaraskan dalam pembuat-pembuat dasar di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim punya pengalaman yang sangat luas dalam politik, dalam takbiran dan rakan-rakan di Indonesia. Pertama kali beliau menjejakkan kaki ke Indonesia itu tahun 1967. Pertama kali tahun 1967. Dan beliau membesar dalam suasana sedikit sejarah. Apabila kita berlaku konfrontasi tahun 63 dan tamat tahun 65, antara inisiatif awal dibuat oleh golongan yang tak nak bermasalah adalah Adam Malik, Menteri Luar pada waktu itu. Dia mengambil inisiatif supaya pelajar Muslim Asia Tenggara bergabung dengan membuat Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Inilah munculnya nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dilantik sebagai seseagung yang pertama. Supaya kalau kerajaan tak berfungsi pada waktu itu, masyarakat G2G, gerakan pelajar boleh berfungsi. Dan itulah yang menyumbang ke arah perdamaian kita. Baik, ya sebenarnya tentang isu ini, saya fikir dalam konteks kita di Malaysia tidak semudah seperti kita jangkakan. Kerana kita melihat soal tenaga kerja ini soal urusan dalaman Kementerian Sumber Manusia, dan seperti disebut tadi, bukan setakat Menteri Kanan. Bukan setakat Menteri itu bukan Menteri Kanan. Jawatan itu pun jawatan yang dulu pun mana pun kerajaan yang mengatakan itu dia boleh punya sabit menteri. Jadi tak berubah. So kita kena ubah cara ini. Tetapi Cik Nazri, kita juga harus memahami. Kita di Malaysia, kita ada kerangka lain dalam melihat ini. Apa pun harus dilihat secara holistik. Dan terakhir adalah media juga sangat berperanan. Kerana bila sistem politik berubah di Indonesia, kita juga harus memahami bahawa 6 juta di sini, di luar negara, termasuk di Malaysia adalah pengundi. Jadi apabila setiap rakyat mengundi, masing-masing parti itu ada 6 di sini yang akan bertanding. Sebagainya saya kenal. Sebulan lalu datang ke sini, saya dah jumpa dan minum sebagainya. Mereka saling berkempen. Ini menjadi isu politik. Dalam konteks di sana, mana-mana cara nak bertanding, kalau berlaku isu tenaga kerja, baik di Hong Kong, baik di Arab Saudi, baik di Malaysia,
mereka akan jadi jago untuk pertahankan. Itu menjadi isu besar dan kita memahami dalam konteks. So dalam konteks kita ini kerajaan juga harus serius untuk selesaikan isu ini kerana saya setuju dengan Senator Ismadi. Saya tengok dalam Astro tadi, apa pun kita buat MOU tentang ekonomi, tentang pendidikan, kalau isu ni ada baru je sedikit masalah, dia akan tergelakkan isu lain. Sedangkan isu lain itu banyak lagi yang positif. Perniagaan berbilion, industri halal, minyak dan sebagainya, minyak sawit dan sebagainya, itu lebih banyak membantu manfaat kedua rakyat. Tapi saya optimis boleh diselesaikan walaupun Perdana Menteri berat kerana beliau menjadi Perdana Menteri dalam suasana politik Indonesia yang telah berubah dan rakan-rakan yang tahun 1990 itu hampir tidak. Itu cabaran besar beliau, tetapi saya yakin beliau boleh laksanakan. Bagi Dr. Muhammad Fajar, adakah ini juga serampang dua mata digunakan oleh Pak Jokowi dengan lawatan ini? Kerana ini merupakan penggal terakhir beliau, tahun terakhir beliau sebagai Presiden, sudah 2 penggal sebagai Presiden Indonesia. Selepas ini akan menyerahkan baton kepimpinannya kepada calon baru yang akan bertanding dalam pemilu tahun hadapan. Dan ini juga dalam intensiti kempen pemilu di Indonesia dan seluruh warga diaspora Indonesia di seluruh dunia yang akan coblos pada tahun depan. Jadikah ini juga satu platform Jokowi memberikan satu isyarat di dalam dan di luar negara di mana beliau akan memberikan kekuatan siapakah akan dipilih sebagai calon presiden dan juga cawapres itu? Baik, terima kasih Tuan Haji. Jadi permasalahan tadi kita dah bincangkan bahawa memang isu-isu kecil, isu-isu teknikal sebenarnya yang kita kaji pasal PMI ini daripada dulu lagi, dan ini prolong sampailah sekarang ni memang belum ada lagi satu mekanisme bersama, collective mechanism yang boleh kita buatkan. Sebab apa? Sebab kesadaran tu masih lagi kurang sebenarnya untuk kedua-dua negara. Saya tak kata Indonesia ke Malaysia. So kesadaran ini yang perlu dilahirkan. Kita boleh ambil pendekatan yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dah lama dikenali Indonesia, walaupun juga beliau sebagai ahli dalam himpunan mahasiswa Islam lah, kita contohlah. Ada hubungan yang berbeza, ada hubungan yang unik di sini yang boleh kita gunakan. Tetapi malangnya memang Indonesia, Jokowi masuk ke dalam injury time. Injury time yang memang dah beberapa masa lagi, bulan lagi memang dah habis dan kita akan adakan pilihan raya. Tetapi saya tak boleh memastikan sama ada komitmen bersama ni untuk menciptakan satu mekanisme bersama dalam pengaturan, perekrutan, penerimaan dan juga pengurusan pekerja migran Indonesia ni boleh selesai. Sebab apa? Sebab memang banyak isu. Tetapi satu pendekatan yang boleh kita sampaikan di sini adalah kedua-dua negara perlu menggunakan pendekatan kepercayaan, strategic trust. Perlu ada kepercayaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menerima dan juga dalam mengatur dan juga menguruskan pekerja-pekerja migran di Indonesia. Gunakan aspek-aspek kedekatan kekeluargaan, kedekatan historis Perdana Menteri dengan pemimpin di Indonesia. Bukan hanya kepada Jokowi. Sebab yang kemudian pun siapa-siapa saja yang akan dilantiklah menjadi Presiden Indonesia seterusnya, mesti juga akan memiliki hubungan yang rapat dengan Malaysia. Kita tak kisah siapapun itu. Tetapi progres ini perlu berjalan. Seperti Tuan Haji katakan tadi, kita dah sampai daripada 2004 isu ni berlangsung dan juga terus menjadi debate lah perdebatan. Kerana tidak menemukan satu cara pun yang dapat diselesaikan, sama ada kes yang illegal ataupun kes yang tak illegal. So ada yang lebih mudah. Indonesia, Malaysia perlu tubuhkan satu agensi bersama. Inilah yang kita sebut open channel system ataupun juga sistem Indonesia Malaysia dalam konteks migran, pekerja migran Indonesia. Kita boleh nampak kalau boleh dihitung berapa peratus pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ni boleh memberikan sumbangan ke dalam ekonomi Malaysia, terutamalah daripada pekerja kelas bawah, kelas menengah dan juga kelas atas. Yeah. Nah, sumbangan ini bukan hanya untuk Indonesia saja, tak. Tetapi sumbangan ini juga kepada untuk sistem ekonomi Malaysia itu sendiri. So pada tahun ini, terutamanya lah pada tahun 2022, kita dibuka lagi, reopen kita punya sempadan Malaysia-Indonesia dan tengok meningkat lebih kepada 30% dalam konteks perdagangan lah. Yang boleh kita lihat. Artinya apa? Artinya kita sama-sama perlu. Indonesia memerlukan Malaysia, Malaysia memerlukan Indonesia.
ke dalam satu perbincangan, buat satu working group yang lebih intensif, dan bukan hanya melibatkan ketua negara ataupun pemimpin negara saja, tetapi delegate isu itu kepada agensi-agensi berkaitan. Sumber daya Kementerian Sumber Manusia, contoh kalau di Indonesia kita ada Badan Nasional Perlindungan TKI, BNP2 TKI, dan juga kita ada Duta Besar, Konsul Jeneral. So kita boleh gunakan mereka, aktor-aktor ni sebagai apa? Sebagai mediator ataupun juga sebagai executor untuk memastikan sistem pekerja migran dan juga sistem pengambilan pekerja migran ini boleh berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, tentunya juga perlu memastikan hak-hak mereka perlu juga dipenuhi. Ini yang menjadikan isu ini penting. Kenapa? Tadi Dr. Nur Azlan sebutkan, saya katakan ini isu kecil. Tetapi bila isu kecil ni menjadi sesuatu yang tak dapat diurus, tak dapat dielakkan dengan baik, maka dia akan spill over kepada isu lain tau. So jadi isu ni yang membahayakan hubungan diplomatik kedua-dua negara. So sebelum isu ni meluas ataupun sampailah contoh macam ada violence ke atau apa-apa sajalah yang kita tak nak buat di situ. So bila ini berlaku, so akan ada trigger, akan ada menarik perhatian media Indonesia. Dan teruslah akan mengatakan bahawa ini tak bagus, tengok tu pekerja kita. So kita nak elakkan ini. Nur Azlan katakan bahawa penting media di sini untuk berperanan. Ya, tetapi kerajaan dan juga aktor-aktor lain, non-state actor ataupun aktor bukan kerajaan, jauh lebih penting memainkan peranan. Ini yang kita perlu pastikan sama-sama untuk kita punya long term punya kerjasama. So saya tak akan katakan Indonesia Malaysia akan berperang. Kita tak akan katakan itu. Tapi macam mana kita nak maintain hubungan kita Indonesia dan Malaysia ni yang lebih rapat berbanding dengan negara lain, seperti saya katakan tadi, boleh lebih komprehensif, boleh lebih rapat, boleh lebih erat, di mana hubungan kedua-dua itu boleh memberikan keuntungan masing-masing, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial dan juga keuntungan dalam konteks keselamatan bersama. Mungkin itu Tuan Haji. Menarik Doktor memberikan pandangan tersebut dari perspektif menang-menang, pendekatan menang-menang kedua-dua pihak. Bagi Dr. Nur Azlan, kalau isu seperti sepadan maritim yang sudah lebih 2 dekad menjadi duri dalam daging ataupun tertangguh, tetapi dengan lautan ini nampaknya komitmen diberikan sepenuhnya kedua-dua negara untuk mempercepatkan proses melihat isu sempadan perjanjian Laut Sulawesi misalnya, begitu juga di Laut Selat Melaka yang paling selatan dengan Indonesia. Jadi kalau itu yang sudah pun berdekad lamanya tertangguh ataupun menjadi pertikaian, mengapa tidak isu PMI ataupun pekerja migran Indonesia ini kita boleh awalkan lagi, tidak boleh ditangguh-tangguhlah. Kalau 2004 hingga sekarang ini dah belasan tahun, mengapa tidak untuk PMI ini? Kerana ia akan memberikan impak ekonomi yang lebih besar seperti mana Dr. Muhammad Fajar katakan tadi. Pandangan Dr. Nur Azlan. Saya masih berpandangan bahawa selain pada isu ini, isu ekonomi itu tidak akan menyatukan kita. Kita bukan hidup zaman perang, kita hidup zaman kepentingan ekonomi. Di Indonesia, mereka ada kelas menengah 114 juta orang daripada 263 juta rakyat Indonesia. Bayangkan. 30 tahun lalu, waktu saya di sana, hampir tidak ada teman-teman kita yang boleh bercakap bahasa Inggeris. Hampir tidak ada. Tapi hari ini kita pergi ke kota-kota besar di Indonesia, semua bercakap Inggeris, berpendidikan baik dan sebagainya. Dan mereka meletakkan isu ekonomi itu isu yang akan mendekatkan kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam perjanjian MOU dan sebagainya, ada 6 perjanjian yang ditandatangani. Semuanya melibatkan saya pada global, melibatkan isu ekonomi. Satu perkara yang penting adalah industri halal telah ditandatangani. Dan itu marketnya sangat besar. Selain pada isu minyak sawit dan sebagainya. Saya berpandangan isu ini semua boleh diselesaikan. Bahkan isu tenaga kerja pun boleh diselesaikan kerana dia adalah isu budaya, isu politik yang boleh diselesaikan dengan cara politik. Dan ada 2 perkara penting yang perlu difahami. Kita di Malaysia dan baik juga rakan-rakan kita di Indonesia. Pertama, diplomat kita itu harus lebih cerdas, baik di sana dan juga yang di sini. Yang diplomat Indonesia di Kuala Lumpur pun harus pandai memainkan peranan, bukan memanaskan isu dan sebagainya. Dan media yang terlalu bebas. Saya kutip satu pandangan media, Jawatan Pendesir Indonesia datang ke sini. Momen Jokowi geram, turun tangan selesaikan masalah lama dengan Malaysia. Sangat provokatif media mereka itu. Kerana mereka melihat isu itu isu pokok. Jadi saya tak katakan semua media ada media-media tertentu sahaja. Yeah. Tapi sebagai kesimpulan, semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, isu-isu negatif Malaysia di Indonesia hampir tidak ada.
Dan saya fikir itu satu kebaikan yang besar dan mudah-mudahan kita doakan bersama dua negara yang sama sebenarnya ini dari sudut budaya, agama, orangnya. Kita bergerak lebih baik ke depan, baik dari sudut ketenaga kerjaan, budaya maupun dari sudut perkongsian ekonomi. Menarik. Terima kasih Dr. Nozlan Hadi Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemasyarakatan UPSI. Terima kasih juga Dr. Muhammad Fajar Iksan, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Itu sahaja perbincangan kami dalam Awani Global malam ini sempena lawatan rasmi Bapa Presiden Indonesia Joko Widodo ke Kuala Lumpur. Jadi itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.